Masalahnya ialah masyarakat yang cuba memomokkan ataupun mewar-warkan yang pensyarah ni tak ada kerja. Sebabnya pensyarah ni fleksibel masa kerjanya. Masa bekerja ni memanglah fleksibel sebab dia termasuk waktu malam dan Sabtu Ahad. Janganlah kita tengok clock in time tu je. Okey, ini salah satu pendekatan yang aku gunalah. Okey, ni nama pelajar-pelajar aku. Okey, nama pelajar-pelajar aku. Aku gunakan platform ni, aku tak nak bagi tahu lah platform apa. Dalam platform ni, pelajar ni diberi macam karakter lah, macam ni, macam avatar macam ni. Pelajar ni dia perlu kumpul XP macam game tu. Okey, perlu kumpul XP untuk naik level dia. Bila dia selesaikan tugasan-tugasan dia orang kan, task, okey, dia orang akan diberi reward lah, diberi ganjaran XP dan juga GP. Ni contoh lah, contoh. GP ni dia macam duit lah. Okey, duit. Bila dia orang guna duit ni, dia orang boleh lah beli tukar baju ni. Ni ada tongkat lah. Okey, kita tengok yang lain pula. Kita tengok okay. Lain pelajar, lain karakter dia. Dia orang ni kaya ni, banyak duit ni. So dia orang boleh dapat XP ni bila mereka menyelesaikan tugasan. Okey, tugasan dia bukan bagi kuliah macam tu saja, tuntang-tuntang bagi kuliah. Okey, sebagai contoh aku tunjuk dekat sini. Okey. Ini quest. Dalam quest ni dia ada task untuk pelajar. Mengikut khusus yang aku ajar lah. Contohlah kita tengok yang ni tengok. Okey, ini ada tugasan-tugasan dia orang. Okey, even kalau dia orang pergi kuliah pun, okey, dia orang akan diberi ganjaran. Okey, kuliah kita guna platform lain. Okay, kita guna platform lain. Ini kuliah lah. Kuliah yang aku bagi. Lepas tu bila dia orang hadir kuliah ni, dia orang akan diberi ganjaran. Dia orang akan diberi, tengok kat sini, dia akan diberi 200 XP. Okey, ini game maknanya kita masukkan game dalam kursus. Okey, perkuliahan. Maksud dia ini adalah inisiatif aku. Dan benda ni bukan senang, bukannya bila aku mula masuk kerja dulu terus pandai dapat benda ni. Benda ni pensyarah kena fikir daripada pengalaman mereka, daripada pengalaman, daripada mula-mula mesti buat simple-simple dulu bagi kuliah biasa. Lepas tu kita tengok pelajar mungkin tak berminat, mungkin student boring. Jadi kita gunakan pelbagai pendekatan yang kita gunakan. Okay, ini aku menggunakan pendekatan gamifikasi yang mana memang dia macam adventure, fantasi adventure. Okay, apabila student tu menyelesaikan task-task ni, dekat sini kalau korang tengok, ni dia orang punya task. Okay, dia punya task untuk setiap topik. Okay, setiap topik dia akan ada task yang aku bagi. Dan task tu bagi tak adalah susah. Dia sasaran dia adalah untuk memastikan pelajar ni faham apa yang diajar. Itu saja, bukan hanya sekadar bagi kuliah biasa, tetapi kita bagi aktiviti. Okay, supaya pelajar ni faham apa yang diajar untuk setiap topik tu. Kalau kita bagi kuliah macam tu saja, kemungkinan besar pelajar mungkin hanya dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Mungkin ada pelajar dia macam dia tak suka mendengar, dia suka grafik, dia suka visual. Okay, ada pelajar yang dia tidak suka mendengar saja, dia perlukan aktiviti. Jadi pensyarah dia perlu menyesuaikan keadaan ini dan untuk memastikan pelajar ni dapat semaksimum mungkin. Okay, walaupun ialah memang last-last kembali kepada pelajar lah macam mana dia nak belajar. Tapi kita sebagai tenaga pengajar ni kita perlu ada inisiatif untuk memastikan delivery apa yang kita ajar tu sampai sebanyak mungkin kepada pelajar. Okay, jadi kita perlu gunakan pendekatan-pendekatan ini. Okay, ini salah satu pendekatan yang aku buat lah. Contoh, okay, ni boss ni. Boss ni ada antara aktiviti pelajar yang pelajar yang digemari oleh pelajar. Boss ni dia kena jawab quiz. Bila dia jawab quiz, dia perlu kiranya boss battle ni, kalau dia selesaikan, dia jawab semua quiz tu dengan betul, dia akan dikira menewaskan makhluk ni dan dia akan diberi reward yang lebih banyak. Okay, walaupun ada yang tak jawab betul semua. Okay, kalau dia tak jawab betul, dia jawab ada salah sikit mungkin daripada 5 soalan mungkin 4 betul 1 salah, dia akan diberi reward, tetapi dia dikira tidak lagi menewaskan bos ni. Okay, dan untuk setiap quest tu aku ada letak. Okay, ini salah satu pendekatan yang aku buat. Kita guna game, kita guna platform dia panggil fantasy adventure. Okay, nanti aku tunjuk yang satu lagi yang aku guna. Aku tak nak tunjuk semua lah. Okay, aku guna puzzle lah. Okay, ini untuk macam-macam ada. Macam-macam benda yang kita boleh buat. Okay, antaranya kita guna
jigsaw, kita guna memory game, kita guna quiz. Okey. Ini salah satu pendekatan aku jugalah. Okey, yang ni pun ni aku bukan free ni Okey, ni aku bayar tau. Aku bayar guna duit sendiri. Okey, tak boleh claim. Aku bayar guna duit sendiri. Dan aku tak berkira pun sebab aku nak pastikan yang pelajar ni berseronok apabila belajar khusus yang aku ajar. Okey, bukan hanya sekadar bagi kuliah. Setakat ini pelajar semua happy dengan pendekatan game ni sebab memang benda ni, sebab generasi sekarang ni dia suka pendekatan macam ni. Lagi satu, aku buat recording bagi kuliah tapi aku rekod. Okey, kenapa? Kita kena faham ada pelajar ni dia ada masalah internet. Okey, bila dia ada masalah internet, kalau kita bagi kuliah secara langsung macam tu, susahlah dia orang. Internet kadang-kadang dengar kita bercakap lepas tu buffering, apa yang dia orang dapat? Okay, jadi kita kena guna pendekatan, kita rekod kuliah tu, lepas tu kita upload dalam platform yang diberi. Maknanya pelajar tu boleh dapatkan kita punya kuliah tu bila-bila masa saja. Macam tu. Bersyarah ni banyak cara, banyak benda yang dia orang kena fikir. Itu satu hal. Okay, contoh kalau kita buat video, kita kena edit video tu. Aku buat video YouTube. Okay, video YouTube yang 8 minit tu pun kita ambil masa 2-3 jam. Okay, kau bayangkan kalau kuliah kita tu, kita bagi kuliah sejam, ataupun 2 jam, ataupun 3 jam. Macam mana kita perlu edit? Kita nak edit lah. Kita takut ada yang macam aku cakap ni, ni kan. Kita perlulah edit benda tu, kita perlu cut. Lepas tu kita kena check, buat tengok angle yang cantik macam mana. Video editing ni bukan senang. Kau bayangkan video yang 2-3 minit tu pun kita ambil masa sejam atau 2 jam untuk edit. Tapi pensyarah buat benda tu pensyarah buat benda tu sendiri. Pensyarah tu tak ada staff yang tolong untuk buatkan video kuliah dia orang. Itulah tugas pensyarah masa kini. Kami tak ada masalah. Macam aku happy. Aku tak ada masalah. Aku memang suka buat video. Tetapi kepada masyarakat di luar sana yang tak faham, tugas pensyarah ni, kata pensyarah ni relax, tak ada kerja. Inilah kerja kami, antara kerja kami yang utama. Lepas tu pensyarah kena buat soalan exam. Ni dalam masa yang sama ni aku pun buat soalan exam juga. Tengok tunjuk soalan exam aku ni, soalan peperiksaan pertengahan. Ni aku dah tengah buat soalan ni. Tengah buat soalan. Aku kena blurkan ni, nanti student nampak pula kan. Ni soalan midterm. Ini pun pensyarah kena fikirkan ni. Bukannya petik sekali semua betul tahu pensyarah tak ada kerja. Ini guna kepala otak juga ni. Aku harap korang semua faham lah. Korang faham lah. Inilah kerja kami. Okay, kami sebagai pensyarah ni bukannya relax tak ada kerja. Inilah kerja kami. Dan kerja kami tak tentu masa. Kadang-kadang student WhatsApp malam-malam, walaupun masa tu dah nak tidur bersama isteri dengan anak-anak, walaupun tu dalam me time kita, tapi kita kena jawab juga. Okay? Dan kita orang tak ada apa-apa masalah pun sebenarnya. Masalahnya ialah masyarakat yang cuba memomokkan ataupun mewar-warkan yang pensyarah ni tak ada kerja. Sebabnya pensyarah ni fleksibel masa kerjanya. Masa bekerja ni memanglah fleksibel sebab dia termasuk waktu malam dan Sabtu Ahad. Janganlah kita tengok clock in time tu je. Kita tengok clock in time pensyarah dia datang lewat lah. Tak boleh lah macam tu. Okay, kita tak boleh bandingkan kerja yang tak tentu masa ni dengan kerja pukul 8 sampai pukul 5. Ada yang kadang-kadang pukul 8 sampai pukul 5 memang tutup buku lah. Kata jumpa esok lah, sekarang ni bukan waktu bekerja. Tapi pensyarah kalau dengan pelajar takkan kita nak cakap macam tu kan. Itulah.